isu pertama, katakan peguam yang expert lah, peguam Hanan lah, menyatakan bahawa pengampunan untuk Najib tidak sah sekarang. Okey, pengampunan untuk Najib tidak sah sekarang sebab apa? Okey, sebab dia kata ataupun kita dapat maklumat bahawa terdapat banyak maklumat yang salah yang sedang bergentayangan di media sosial. Okey, ini pandangan dia. Jadi kita boleh ambil pandangan dia ini dan kita fikirkan ataupun kita boleh tanya dengan ekspertis yang lain. Pandangan dia menyatakan bahawa kita mesti ingat pengampunan di Malaysia ini dalam perkara 42, okey, dalam perkara 42 Perlembagaan Persekutuan dan adalah, okey, dia kata kerana ia adalah kita ada mekanisme yang sangat unik dalam negara kita ini. Okey, kita ada lembaga pengampunan. Lembaga pengampunan ini dipengerusikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu, okey. Dan juga kalau di wilayah persekutuan lembaga pengampunan ini dipengerusikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan dalam kes Datuk Seri Najib ini, oleh kerana mahkamah, okey, mahkamah yang bersidang itu adalah di dalam wilayah persekutuan, itu Mahkamah Jalan Duta, maka lembaga pengampunan Kuala Lumpur lah ataupun lembaga wilayah persekutuan lah yang valid untuk memberi pengampunan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Okey, kalau di negeri-negeri lain dia ada jawatan kuasa ataupun lembaga pengampunan di negeri-negeri masing-masing. Okey. Jadi ahlinya siapa, tuan-tuan? Ahli lembaga pengampunan ini siapa? Ahli lembaga pengampunan ini antara lain ialah Menteri Wilayah Persekutuan. Menteri Wilayah Persekutuan sekarang siapa, tuan-tuan? Sulah tentulah siapa? Khalid Samad. Menteri Wilayah Persekutuan adalah Sahidan Qasim. Kan? Sahidan Qasim. Siapa tak kenal Sahidan Qasim? Dan juga Peguam Negara. Okey, dan terdapat juga 3 atau 4 anggota masyarakat sivil yang menganggotai lembaga pengampunan ini. Jadi apa yang dinyatakan, beliau menyatakan bahawa pada asasnya setiap mereka dibicarakan di Mahkamah Kuala Lumpur di bawah Lembaga Pengampunan Kuala Lumpur. Dan kita kena ingat bahawa kalau di Kuala Lumpur ni data menunjukkan ada 50,000 banduan terdapat di Kuala Lumpur. Okey. Jadi mereka ini 50,000 ni berhak untuk memohon pengampunan lembaga pengampunan yang dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi sudah tentulah kalau 50,000 memohon, sudah tentu ia tidak dapat, kalau ikut secara logik lah, tidak dapat putuskan keputusan pengampunan itu sekaligus. Maka sudah tentulah ianya perlukan kepada masa. Okey, pada asasnya selain daripada itu, masa yang diperlukan untuk lembaga pengampunan ini memilih kes-kes mana yang nak diampun atau nak direview ini, ianya memerlukan masa. Takkanlah meeting sampai boleh selesaikan 50,000 permohonan ini dalam masa 2-3 hari. Sedangkan pula kes Datuk Seri Najib baru saja berlaku. Banyak lagi kes-kes yang lama yang belum direview oleh lembaga pengampunan. Jadi selain daripada itu, ada satu asas lagi yang penting yang melibatkan proses pengampunan ini, iaitu pada asasnya seseorang banduan itu mestilah menjalani pemenjaraan atau menjalani hukuman 1/3 daripada hukuman penjara sebelum dia boleh memohon. Kalau dia kena 10 tahun, dia mestilah lebih kurang 3 tahun setengah ke 3 tahun 5 bulan macam tu. Barulah dia boleh mohon. Okey, itu adalah convention ataupun kebiasaannya. Okey, kebiasaannya permohonan itu akan dipertimbangkan selepas seseorang banduan itu telah pun menjalani hukuman selama 1/3 daripada hukuman penjara tersebut. Okey. Jadi ini seperti mana yang saya nyatakan tadi, terlampau banyak permohonan. Jadi 50,000
Jadi sudah tentulah ianya memerlukan masa. Katakan ada 50 permohonan daripada 50 banduan pada satu masa. Jadi lembaga pengampunan ini bukannya dia mesyuarat setiap minggu kan. Dia ada masa-masanya. Jadi terpaksalah Datuk Seri Najib kena menunggu giliran. Itu kebiasaannya. Tetapi kita tak tahulah kalau kes Datuk Seri Najib ni special. Jadi kita itu bukan di luar pengetahuan kita, itu terpulang kepada lembaga pengampunan. Okey. Bahawa satu lagi, okey, mereka-mereka yang nak diampunkan ini juga, okey, bukan diampun macam tu saja, tetapi kebiasaannya mereka ini itu sebab mereka perlu menjalani hukuman selama 1/3 daripada, kalaulah katalah 10 tahun, dia kena jalani hukuman 3 tahun lebih dulu. Sebab apa? Sebab lembaga pengampunan akan menyemak rekod-rekod penjara yang ada bukti tak bahawa si banduan ini telah berubah. Dan Jabatan Penjara sendiri dah yakin, okey, dia ni dah baik. Dia selalu kita sebut apa? Parol lah. Jadi pegawai parol ini dia akan berikan recommend pegawai penjara dekat kaki tangan hospital, mungkin ustaz-ustaz yang mengajar dan sebagainya, mungkin mereka ini akan ditanya dan disemak evidence yang menunjukkan banduan tersebut telah berubah, banduan tersebut telah insaf, banduan tersebut dah tak nak salah guna kuasa, tak nak makan rasuah lagi. Barulah lembaga pengampunan boleh review dan juga boleh memberi pengampunan. Jadi kalau baru menjalani hukuman selama 2 minggu mengikut kebiasaannya ataupun mengikut konvensinya, maka sudah tentulah tak ada evidence lagi yang Datuk Seri Najib dah insaf kan. Najib baik dah tu dalam penjara, mana dia nak sakau. Asad kata Najib baik lah, dia kata dalam penjara mana nak sakau. Tapi kita boleh tengoklah perangai dia dah berubah ke belum kan. Okey. Kemudian pula kriteria ketiga ialah jika ada seorang banduan dan memohon, okey, dia tidak boleh mempunyai jenayah yang lain. Kan? Yang pertama tadi dia kena ikut Q. Yang kedua dia kena jalani hukuman sekurang-kurangnya 1/3 daripada jumlah hukuman dia. Dan yang ketiga, okey, kebiasaannya adalah dia mestilah tidak mempunyai jenayah lain. Dalam kes Najib, dia mempunyai 4 lagi kes yang belum selesai. Dia ada 4 lagi tuan-tuan, kes yang belum selesai. Banyak tu. Termasuklah kes hari ni yang saya nyatakan tadi bahawa duit masuk dalam akaun dia 60.6 juta. Kan? Banyak tu. Jadi dia ada 4 lagi kes yang belum selesai. 2 daripadanya dah dekat-dekat nak sampai ujung dah perkara tu kan. 2 daripada dah sampai dekat nak ujung. Okey, antaranya lah perbicaraan pindah laporan audit 1NDB, okey, yang dah nak selesai dah. Okey. Dan kes pendakwaan Tanor yang kini dah separuh jalan. 2 lagi belum bermula. Yang 2 lagi belum. 2 ni dah nak sampai penghujung. Kes Datuk Seri Najib ni 2 lagi bermula, iaitu kes pengubahan wang haram SRC 27 juta tuan-tuan, 27 juta. Dan kes pecah amanah jenayah IPIC 6.6 juta. Semua juta-juta tuan-tuan, bukan ribu-ribu, semua juta-juta. Jadi ikut kebiasaannya, okey, lembaga pengampunan dia akan melihat bahawa si banduan ni ada kes. Kalau dia ada kes lagi, nanti kalau dia jatuhkan balik hukuman kedua, ketiga, keempat tahun lagi. Secara logiknya tunggulah 4 habis kan. Apalah kalau nak ampun pun. Jadi itu kebiasaan dan convention yang dibuat dalam negara kita oleh lembaga pengampunan. Dan pula peguam ini menyatakan bahawa dia kata Najib ini dijangkakan akan didapati bersalah. untuk kes-kes itulah dia jangkalah dapati bersalah sebab dia kata evidence, bukti-bukti itu terang dan jelas. Contohnya kes yang bicara hari ni lah, 60.6 juta tuan-tuan, bila masuk akaun memang ada statement.
Nak lari mana? Ini bukan duit letak bawah bantal, duit letak bawah tilam. Memang ada transaksi, memang ada statement, jadi tak boleh nak lari. Itu sebab pengurus M-Bank Islamik tu pun dia tak boleh nak tipu sebab memang ada sah, ada statement dan sebagainya. Itu sebab peguam ni kata, okey, kemungkinan besar Najib akan didapati bersalah untuk 2 kes yang utama ni dan kes-kes yang lain, 4 kes ini. Jadi kalau macam tu, pada pandangan dia, sudah tentulah lembaga pengampunan akan tunggu dulu, okey, kes-kes yang lain. Kalau tidak nanti dah ampun, masuk balik. Kan? Ya, ini betul. Tapi itulah penyokong Tegar Najib bukan nak fikir macam ni. Itulah cik ada budak Ipoh Perak. Memanglah kalau dia fikir dia takkan sokong Najib. Dan kalau mereka fikir, mereka pun takkan sokong UMNO. Itu sebab kita doa lah supaya Tuhan bukakan hati penyokong Najib, penyokong UMNO ni supaya mereka menerima kebenaran, kan? Janganlah duduk bergelumang lagi dengan rasuah dan penyalahgunaan kuasa ini. Jadi itu pencerahan yang saya nak beri tentang proses pengampunan. Okey, tentang proses pengampunan, siapa yang menganggotai lembaga pengampunan, saya dah beritahu tadi. Siapa lembaga pengampunan ini ada banyak, setiap negeri ada lembaga pengampunan. Jadi untuk Datuk Seri Najib ni, siapa lembaga pengampunan mana yang akan mengampunkan dia, itu lembaga pengampunan wilayah persekutuan yang dipengerusikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, dan ahli-ahlinya adalah Menteri Wilayah, Peguam negara, lepas tu adalah ada 4-5 orang lagi yang lain. Okey. Dan ada 3 kebiasaan syaratnya untuk diampunkan. Ada 3 convention yang biasanya lah. Yang pertama, mestilah menjalani hukuman selama lebih kurang 1/3 daripada jumlah hukuman. Okey. Yang kedua, mestilah dia dah insaf. Mestilah dia dah insaf. Bagaimana nak tahu dia insaf tu? Antaranya tanya pegawai penjara, tanya pegawai payroll, tanya hospital, doktor, mungkin tanya ustaz dan sebagainya lah. Nak tahu dia insaf tu. Yang tu subjektif lah tuan-tuan. Dan yang ketiga, mestilah dia tidak ada masalah jenayah yang lain. Dalam kes ini Datuk Seri Najib ada 4 lagi. Ada 4 lagi kes mahkamah. 2 sedang berjalan, 2 belum mula lagi. Kan? Jadi tuan-tuan boleh fikir dan tuan-tuan boleh buat keputusan sendirilah berdasarkan kepada kebiasaan yang saya ambil ataupun yang saya kaji daripada kenyataan peguam, seorang peguam senior tadi. Jadi maksud kalau ikut ni agak sukarlah Datuk Seri Najib untuk mendapat pengampunan buat masa ini. Okey, kita bukan kata dia tak boleh diampun dan sebagainya, tetapi kita bercakap tentang proses pengampunan itu. Okey.